Assalamualaikum, selamat pagi kelas. Okey, cikgu harap pelajar semuanya sehat, tiada yang sakit-sakit. Pastikan kamu jaga diri, okey, sebab sekarang ni adalah musim COVID-19. Okey, pastikan kamu jaga diri kamu baik-baik. Okey, hari ini kita teruskan lagi sesi pengajaran dan pembelajaran kita. Okey, hari ini adalah sangat spesial. Okey, sebab apa? Cikgu ingin tunjukkan kamu sesuatu. Okey, cikgu mau kamu nampak satu video. Sebelum itu kamu perlu scan kod QR terlebih dahulu. Ada cikgu bagi di dalam grup WhatsApp. Lepas tu kamu boleh tekan link. Kalau kamu tidak dapat scan QR, kamu boleh tekan link yang cikgu bagi. Okey. Pada masa yang sama kamu boleh juga buka surat buka teks muka surat 89 hingga 88 hingga 89. Okey. Okey, cikgu harap kamu nampak video ni sampai habis. Selepas itu cikgu akan tanya pendapat kamu, apa yang kamu dapat daripada video yang cikgu bagi dengan kamu. Okey? Itu saja. Okey, baik kelas. Semuanya sudah nonton video yang cikgu suruh tadi? Kalau semuanya sudah, bagus. Okey, bagus. Sebenarnya video yang cikgu suruh kamu nonton itu adalah berkaitan dengan topik kita pada hari ini, iaitu media sosial. Okey, kita belajar hari ini berkaitan dengan media sosial. Okey, cikgu mau tanya, ada siapa-siapa sini yang tahu apa maksud media sosial? Okey, kalau kamu belum tahu apa makna media sosial yang sebenarnya, cikgu akan terangkan kepada kamu. Okey, menurut Kamus Dewan Bahasa edisi keempat, media bermaksud alat ataupun pengantara dalam komunikasi ataupun perhubungan. Manakala sosial pula bermaksud segala hal yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Okey, jadi media sosial ni secara mudahnya kita boleh artikan sebagai instrumen sosial dalam kita berkomunikasi. Sebagai contoh, media sosial yang kita gunakan sekarang dalam PDP adalah WhatsApp, Telegram, ada banyak lagi media sosial lain. Macam kamu kan rajin post status, post story di Instagram. Itu adalah salah satu media sosial. Banyak lagi lah contoh media sosial yang boleh kita gunakan pada masa kini. Semuanya sudah maklumkan apa itu media sosial. Okey, seterusnya cikgu mau tanya, apa yang berlaku di dalam video tadi? Ada siapa-siapa yang tahu? Yes, betul. Dalam video tu dia menceritakan tentang seorang perempuan yang bernama Nana. Okey, Nana ni siapa? Apa dia buat? Nana ni dia dalam video tu dia suka melayari media sosial. Dia suka melayari media sosial. Jadi, apa dia buat? Dia bertemu dengan kawan dari media sosial. Bila dia jumpa kawan lelakinya tu ejek dia. Jadi, kalau sudah berlaku ejek, menghina, itu adalah apa? Itu adalah salah satu tindakan cyberbully. Cyberbully. Cyberbully ni berlaku apabila kamu sedang contohlah kamu post sesuatu. Kamu post sesuatu di kamu punya story. Orang komen ini gitu, yang penting benda-benda yang negatif dan memalukan kamu, itu adalah cyberbully. Macam tadi Nana tu dia mengalami cyberbully. Jadi apa perasaannya? Mestilah sedih, stres, marah. Jadi apa peranan ibu bapa dalam menangani masalah seperti ini? Salah satunya ibu bapa perlu mengawasi tindak ataupun gerak-gerik anak-anak. Jangan ambil mudah pasal cyberbully ya. Okey, itu daripada video tadi. Okey, yang lain daripada buku teks pula. Cikgu ada suruh kamu buka buku teks kan, muka surat 88 kan tadi. Sekejap. Buka surat 88 hingga 89. Okey. Semuanya sudah lihat buku teks? Sudah buka buku teks masing-masing? Okey. Di buku teks pula ia berkaitan dengan modus operandi sedikit penipuan. Ini juga ada berlaku di alam maya. Ada banyak ya. Sebenarnya kalau kita menggunakan media
media sosial ni dia ada kebaikan dan keburukan ya. Dia terpulang daripada bagaimana kita menggunakan sesuatu aplikasi ataupun bagaimana kita mengaplikasikan media sosial. Okey, kita boleh tengok di situ isu-isu ataupun masalah yang timbul seperti kes pesona cinta cyber. Kita boleh tengok kan zaman sekarang banyak juga tidak kiralah perempuan atau wanita yang terjebak dengan cinta cyber. Ujung-ujungnya kena tipu lah, kena dipermainkan lah, macam-macam lagi ya. Selepas itu kes penipuan macau. Ini adalah macam scammer ya. Scammer yang seperti yang terjadi buat masa sekarang ni. Pada masa kini banyak kes penipuan macau scammer. Dia call ini dari bank, ini dari apa nih? Dari mahkamah, ini minta nomor account. Itu adalah semuanya scammer. Orang hanya menipu dan ambil duit kamu sahaja. So kalau ada menerima panggilan mana, pastikan dahulu dan jangan mudah terpedaya. Okey. Seterusnya di muka surat 89 dia berkaitan dengan langkah mengatasi panggilan palsu. Ataupun penipuan khidmat pesanan ringkas. Apa yang kamu perlu buat? Kelas, kamu boleh tengok sini. Dia kata apa? Jangan panik. Cikgu terangkan secara ringkas ya. Jangan panik. Jangan panik. Katakan bahawa anda tidak boleh bercakap panjang. Itu adalah salah satunya. Yang kedua, jangan jawab panggilan telefon dari nombor telefon luar negara. Contohnya nombor tu macam pelik, banyak nomornya, bukan macam seperti nomor Malaysia 017, 012. Jangan kamu peduli, mungkin itu adalah scammer. Okey, seterusnya jangan sewenang-wenangnya memberi maklumat pribadi. Ini penting. Biasanya kalau kamu menerima panggilan, orang minta nomor account begini-gini, kami perlu buat begini. Kalau sudah minta maklumat pribadi itu macam-macam sekalian. Kamu jangan mudah terpedaya, nanti kamu terkena, habis duit kamu lesap di dalam bank ya. Okey, seterusnya jangan muat turun apa-apa aplikasi sekiranya anda diminta berbuat demikian. Takut kamu kalau macam bagi gambar apa, dorang edit, dorang buatlah macam-macam. Lepas tu dorang ugut kamu. Itu pun salah satu kes yang selalu berlaku. Okey, yang kelima, hubungi penyedia perkhidmatan telefon jika anda menerima panggilan yang tidak dikenali berulang kali. Contohnya panggilan dari satu nombor, dia telefon kamu banyak kali. Kalau kamu memastikan betul kan ya, contohnya dari telco ataupun yang nomor yang kamu tidak kenal lah, yang selalu telepon kamu begini-gini. Kamu tanya lah, contohnya kalau kamu ada contohnya dia bilang kamu langgan ini juga, kamu perlu call dan tanya pastikan betul kah ini. Jangan terus buat transaksi apakah begitu. Itu jadi masalah, rugi kita nanti. Okey, kalau penipuan khidmat pesanan ringkas, jangan hubungi nombor yang diberikan melalui SMS untuk membuat sebarang pengesahan. Sebaliknya hubungi pihak agensi atau bank. Ini biasanya melibatkan duit ya. Dia suruh kamu ini itu, sekalinya nipu sahaja. Semak perkataan ayat dan tata bahasa di dalam teks SMS tersebut. Biasanya kalau yang SMS yang kamu dapat dari luar negara ni ayatnya pelik-pelik. Macam yang macam yang cuma di Google Translate. Kalau kamu dapat macam gitu, biasanya dari luar negara tu scammer. Okey, hubungi penyedia perkhidmatan anda untuk menyekat nombor SMS. Ini kalau kamu contohlah nomor tu selalu, kalau kamu selalu ganggu kamu mesti minta bantuan supaya cek ini nomor siapa semua. Kalau macam untuk kamu senang hati apa tidak gangguan gitu, kamu boleh minta bantuan. Okey, itu sahaja langkah mengatasi. Ada banyak lagi sebenarnya, tapi itu sahaja yang kita dapat bincangkan. Okey. Saya rasa setakat itu sahaja berkaitan dengan cyber ataupun media sosial ni, berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Okey, kalau kamu sudah paham ataupun ada sebarang pertanyaan, kamu boleh bertanya. Sebab cikgu akan berikan berikan kamu satu soalan latihan berkaitan dengan bahan rangsangan berkenaan dengan topik kita pada hari ini. Okey, sekian sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat pagi kelas. Okey, bersesuaian dengan topik perbincangan kita pada hari ini, iaitu berkaitan dengan media sosial. Okey, kamu boleh lihat ini adalah bentuk latihan ataupun kerja rumah yang perlu kamu buat.
Okey, latihan ini adalah berkaitan dengan bahan rangsangan. Okey, seperti yang kamu tahu ataupun ada yang belum tahu lagi, bahan rangsangan ni bentuk soalannya berubah-ubah. Jadi kadang dia bagi kamu dalam bentuk gambar, bahan grafik seperti ini, iklan, petikan, dialog ataupun catatan. Dia boleh berubah-ubah ya. Okey, markah yang diperuntukkan adalah sebanyak 30 markah. Jadi kamu perlu menjawab soalan mengikut arahan. Okey, kita lihat arahan soalan terlebih dahulu ya kelas. Okey, baca bahan grafik di bawah ini. Bandingkan implikasi penggunaan media sosial kepada masyarakat. Jelas ya kelas, dia minta kamu bandingkan implikasi. Implikasi membawa erti kata lain adalah kesan. Kesan media sosial. Okey, kamu boleh lihat dia bagi kamu dua bahan, iaitu bahan 1 dan bahan 2. Kandungannya pun berbeza. Di bahan 1 dia memberikan kamu 5 kelebihan penggunaan media sosial, dan bahan kedua dia beri kamu idea berkaitan dengan kesan negatif penggunaan media sosial. Okey, Jess ada sediakan ruang di situ. Yang pertama, dia minta kamu beri kesan positif. Jadi kamu perlu sambung sahaja ayat itu, iaitu jika dilihat dari sudut positif, penggunaan media sosial dapat kamu berilah kamu punya idea. Kamu boleh rujuk di bahan 1. Dia ada bagi ya. Kamu boleh masukkan sekurang-kurangnya kamu berikan 3 isi. 3 isi ya. Kamu boleh gunakan penanda wacana, tanda baca dan ayat yang bersesuaian ya. Okey, itu kamu perlu jawab dalam satu perenggan. Okey. Kemudian di bahan 2 dia minta kamu pendapat berkaitan dengan kesan negatif. Okey, kesan negatif kamu boleh lihat di bahan 2 ya, di bahan 2 di grafik kedua tu. Okey, kamu sambung sahaja ayat tu. Dari perspektif negatif pula, pengguna media sosial mudah terpedaya oleh penipuan maklumat, terutamanya remaja perempuan. Okey, kamu sambung sahaja. Kamu berikan pendapat kamu. Okey, yang penting isi kamu tu adalah kesan negatif. Okey. Yang seterusnya, yang bahagian 2 tu pun kamu buat dalam satu perenggan. Okey. Dan yang seterusnya adalah kesimpulan. Kesimpulan tu kamu hanya buat secara ringkas sahaja ya. Okey kelas, itu sahaja penerangan ataupun latihan yang perlu kamu buat. Cikgu harap kamu dapat jawab. Kalau ada sebarang masalah, kamu boleh bertanya kepada cikgu. Okey kelas.